Pada tahun 9 Hijrah, Rasulullah SAW mengutus Abu Bakar untuk mengetuai rombongan haji. Tidak berapa lama, turun ayat dari surah At-Taubah berkaitan hubungan antara umat Islam dan kaum musyrikin. Maka Rasulullah SAW mengarahkan Ali segera menyelurusi Abu Bakar bagi menyampaikan arahan ayat tersebut. Apabila Abu Bakar bertanya kepada Ali setelah bertemu, siapakah yang akan memimpin? Maka Ali menjelaskan bahawa Abu Bakar kekal memimpin. Seperti yang diarahkan oleh Rasulullah SAW, Ali mengumumkan bermula tahun hadapan orang musyrik tidak lagi dibenarkan menunaikan haji. Juga tidak lagi boleh tawaf secara jahiliah, iaitu secara tidak berpakaian. Golongan musyrik diberi peluang untuk tempoh selama 4 bulan untuk bertaubat, yang mana selepas itu mereka akan diperangi atau tidak lagi boleh berada di tanah suci Mekah. Dengan perkembangan Islam yang pesat, terdapat banyak rombongan dari pelbagai kabilah datang ke Madinah untuk bertemu Rasulullah SAW. Antaranya kerana ingin mempelajari tentang Islam. Ada yang mahu menerima Islam dan ada juga datang untuk mendapatkan jaminan keselamatan politik daripada Rasulullah SAW. Antara rombongan yang datang bertemu Rasulullah SAW adalah golongan Najran. Golongan Najran adalah dari golongan Nasrani yang beragama Kristian. Terdapat dalam rombongan itu pemimpin dan bangsawan di kalangan mereka. Berlaku sesi soal jawab yang mana mereka bertanyakan tentang Nabi Isa. Kaum Nasrani menganggap Nabi Isa adalah anak Tuhan kerana dilahirkan tanpa seorang bapa. Maka turun ayat Al-Quran menerangkan, sesungguhnya perbandingan kejadian Nabi Isa di sisi Allah adalah sama seperti kejadian Nabi Adam. Allah telah menciptakan Adam dari tanah lalu berfirman kepadanya, "Jadilah engkau," maka menjadilah ia. Perkara yang benar ialah yang datang dari Tuhanmu, maka jangan sekali-kali engkau menjadi dari orang-orang yang ragu-ragu. Kemudian, sesiapa yang membantahmu, wahai Muhammad, mengenainya, sesudah engkau beroleh pengetahuan yang benar, maka katakanlah kepada mereka, marilah kita menyeru anak-anak kami serta anak-anak kamu, dan perempuan-perempuan kami serta perempuan-perempuan kamu, dan diri kami serta diri kamu. Kemudian kita memohon kepada Allah dengan bersungguh-sungguh, serta kita meminta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang berdusta. Surah Ali Imran ayat 59 hingga 61. Memandangkan mereka tidak mahu menerima keterangan tentang Nabi Isa, maka Rasulullah SAW pun mengajak mereka untuk bermubahalah seperti yang diterangkan pada ayat Al-Quran. Pada mulanya mereka bersedia untuk bermubahalah, tetapi setelah mereka berbincang sesama mereka dan khawatirkan laknat Allah, maka mereka memutuskan untuk tidak bermubahalah. Namun mereka memohon jaminan keselamatan dari Rasulullah SAW dan sanggup membayar jizyah. Rasulullah SAW bersetuju. Seperti yang diminta, Rasulullah SAW juga menghantar wakil, iaitu Abu Ubaidah Al-Jarrah sebagai penjaga keamanan kepada golongan Najran. Lama-kelamaan Islam tersebar juga di kalangan mereka. Pada tahun 10 Hijrah, Rasulullah SAW pula berniat menunaikan haji dan ia dikenali sebagai Haji Wada atau Haji Perpisahan. Maka berbondong-bondong manusia telah berkumpul untuk menyertai, dikatakan melebihi 120,000 orang. Rasulullah SAW merasakan beliau akan pergi buat selamanya. Baginda berkata, "Wahai umat Islam, ambillah tata cara ibadah haji daripadaku, kerana aku tidak tahu sama ada aku akan berada bersamamu lagi." Pada hari Arafah, baginda telah memberi khutbahnya yang terakhir. Antara pesanan baginda adalah, "Darahmu, hartamu dan kehormatanmu adalah suci seperti sesuci hari ini, sesuci bulan ini dan tempat ini. Segala amalan jahiliah kini di bawah kaki aku, iaitu telah berakhir. Semua riba adalah di bawah kakiku, juga berakhir. Bertakwalah kepada Allah dan berbuat baik terhadap kaum wanita. Mereka ada hak ke atas kamu dan kamu mempunyai hak ke atas mereka. Jangan kembali kepada kekufuran dengan membunuh di kalangan kalian. Syaitan telah berputus asa untuk menyesatkan dalam hal yang besar, maka berhati-hati dalam perkara yang kecil."
Orang Arab atau kulit putih tidaklah lebih kedudukannya berbanding orang bukan Arab atau kulit hitam, dan sebaliknya, kecuali dalam hal takwa dan amal soleh. Aku telah tinggalkan kepada kamu sesuatu yang mana kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagi kamu berpegang teguh kepadanya, iaitu Al-Quran dan Sunnahku. Tidak akan ada Nabi selepas aku. Tunaikan solat, laksanakan puasa Ramadan, bayarlah zakat dan tunaikan haji. Kamu akan ditanya oleh Allah berkenaan aku. Apakah yang kamu akan jawab? Jawab para sahabat, kamu telah menyampaikan dakwahmu. Wahai Allah, bersaksilah bahawa aku telah menyampaikan risalah ini. Jibril turun membawa ayat. Pada hari ini, aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu, dan aku telah redha Islam itu menjadi agama untuk kamu. Surah Al-Ma'idah ayat 3. Rasulullah SAW menyempurnakan ibadah haji yang lain. Baginda juga mengulangi khutbah pada hari berikut, termasuk mengulangi pesanan beliau, dan ada juga pesanan yang lain. Setelah pulang ke Madinah, Rasulullah SAW mengutuskan pasukan tentera yang besar yang diketuai oleh Usamah bin Zaid. Pasukan ini dihantar ke wilayah Palestina. Ini kerana terdapat ancaman dari Raja Rom, maka pasukan ini adalah untuk menjaga keselamatan umat Islam di sana. Rasulullah SAW juga mengutuskan Muaz bin Jabal ke Yaman bagi mengembangkan Islam di sana. Rasulullah SAW berkata, dengan apakah kamu akan berhukum? Maka Muaz menjawab, aku akan berhukum dengan apa yang terdapat di dalam kitabullah. Baginda bersabda, sekiranya ia tidak terdapat di dalam kitabullah, maka jawab Muaz, aku akan berhukum dengan sunnah Rasulullah. Baginda bertanya lagi, sekiranya tidak terdapat di dalam sunnahku? Jawab Muaz, aku akan berijtihad dengan pendapatku. Maka Rasulullah SAW bersabda, segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah SAW. Pada hari Isnin 29 Safar tahun 11 Hijrah, Rasulullah SAW yang dalam perjalanan pulang dari urusan perkuburan di Baqi telah demam dan jatuh sakit. Sakit baginda kekal beberapa hari. Apabila keadaan baginda semakin uzur, baginda bertanya kepada isteri-isteri beliau, esok di manakah giliran beliau? Isteri-isteri baginda faham akan baginda dan membenarkan Rasulullah SAW berada di rumah Aisyah sahaja. Baginda masih mampu mengimamkan solat, tetapi keadaan baginda semakin lemah. Pada hari Rabu 5 hari sebelum baginda wafat, suhu badan baginda masih tinggi. Baginda meminta akan dikumpulkan air dari 7 telaga yang berbeza untuk dimandikan. Baginda ingin bangun bertemu kaum muslimin. Setelah rasa sedikit ringan, baginda masuk ke masjid memberi ucapan. Baginda mengingatkan kaum muslimin agar jangan menjadikan kuburan baginda sebagai berhala yang disembah. Baginda juga menawarkan diri untuk dikhisas, iaitu sesiapa pun boleh menuntut balasan sekiranya baginda ada melakukan kesalahan terhadap mereka. Baginda berkata, mohonlah kisah sekarang dan bukan di hadapan Allah pada hari akhirat nanti. Seseorang telah bangun menuntut hutang 3 dirham dari Rasulullah SAW. Rasulullah pun mengarahkan ahli keluarganya membayarnya. Pada hari berikutnya, keadaan Rasulullah SAW semakin tenat sehingga tidak mampu bangun untuk mengimamkan solat. Rasulullah SAW bertanya, adakah orang-orang sudah solat? Aisyah menjawab, belum Rasulullah, kerana mereka menunggumu. Rasulullah SAW minta dimandikan. Kemudian Rasulullah SAW cuba bangkit, tetapi begitu lemah sehingga rebah dan pingsan seketika. Kemudian setelah sedar, Rasulullah SAW meminta agar Abu Bakar sahaja mengganti beliau mengimamkan solat. Sehari sebelum wafat, baginda memerdekakan hamba lelaki pembantu beliau dan bertanya, adakah beliau masih mempunyai apa-apa? Sekiranya ada, maka sedekahkan sahaja kerana tidak mahu bertemu Allah dalam keadaan masih memiliki harta. Maka wang baginda yang hanya berbaki 7 dirham pun disedekahkan.
Pada hari kewafatan, pada waktu subuh, baginda merasa sedikit segar dan bangun mengelak langsir melihat kaum muslimin sedang solat. Baginda senyum melihat mereka dan mereka yang sedang bersolat pun hampir terhenti dan terbatal solat kerana gembira melihat Rasulullah SAW tersenyum. Mungkin mereka mengandaikan Rasulullah SAW sudah mula beransur pulih. Masuk waktu duha, Rasulullah SAW kembali lemah. Baginda memanggil putrinya Fatimah dan membisikkan sesuatu. Fatimah mendengarnya menangis dan kemudian tersenyum sedikit. Apabila ditanya apakah yang Rasulullah SAW bisikkan, Fatimah berkata Nabi membisikkan beliau akan meninggal dunia, maka dia pun menangis. Dan kemudian Rasulullah SAW membisikkan bahawa beliau adalah orang pertama dari keluarga baginda yang akan menyusul beliau. Maka aku pun tersenyum. Fatimah berkata, "Alangkah menderitanya engkau wahai ayah." Nabi menjawab, "Tidak ada lagi penderitaan atas ayahmu selepas hari ini." Rasulullah SAW juga memberi nasihat agar dijaga solat dan budak-budak di bawah jagaan kalian. Pada detik-detik terakhir, Rasulullah SAW berada atas pangkuan Aisyah. Rasulullah SAW melirikkan tangan sebagai tanda inginkan siwak yang ada pada Abdul Rahman bin Abu Bakar yang berada berhampiran. "Apakah mahu aku ambil siwak untukmu?" tanya Aisyah, kerana dia tahu Nabi gemarkan siwak. Nabi memberi isyarat ya, maka Aisyah pun menggosokkan untuk Nabi. Sepertinya gosokan Aisyah agak kuat dan Aisyah bertanya, haruskah dia gosok dengan perlahan? Nabi memberi isyarat ya. Maka Aisyah pun menggosok dengan perlahan. Nabi kemudian mencelupkan kedua tangan ke dalam bekas air dan menyapu ke muka sambil berkata, "Tiada Tuhan berhak disembah melainkan Allah. Sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya." Kemudian Rasulullah SAW mengangkat tangan atau jari ke arah bumbung rumah dan berkata, "Bersama orang-orang yang engkau beri nikmat ke atas mereka dari para nabi, siddiqin, syuhada dan solehin. Ya Allah, ampunilah daku dan rahmatilah aku. Pertemukanlah aku dengan kekasih yang maha tinggi. Ya Allah, kekasih yang maha tinggi." Nabi mengulang 3 kali sebelum akhirnya tangan beliau rebah tak bermaya, tanda Nabi telah pun meninggal dunia. Baginda meninggal dunia pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah. Apabila tersebar berita kewafatan baginda, satu Madinah menjadi suram. Abu Bakar segera pergi ke rumah Rasulullah SAW. Pada ketika itu, Umar yang berada di situ hampir tidak dapat menerima kenyataan. Umar melarang orang mengatakan Rasulullah SAW telah wafat, melainkan sekadar pergi bertemu Allah dan akan sedar kembali. Apabila Abu Bakar mendapati jasad baginda, yakinlah Abu Bakar bahawa Rasulullah SAW telah wafat. Abu Bakar kemudian keluar dan bertemu orang ramai. Abu Bakar berkata, "Duduklah wahai Umar." Tetapi Umar tidak mengendahkannya. Kemudian Abu Bakar berkata kepada orang ramai bahawa sesungguhnya Rasulullah SAW telah pun wafat. Abu Bakar mengingatkan kepada orang ramai sepotong ayat. Dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul yang sudah pun didahului oleh beberapa orang Rasul yang telah mati atau terbunuh. Jika demikian, kalau ia pula mati atau terbunuh, patutkah kamu berpaling tadah menjadi kafir? Dan ingatlah, sesiapa yang berbalik menjadi kafir, maka ia tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan sebaliknya, Allah akan memberi balasan pahala pada orang-orang yang bersyukur. Surah Ali Imran ayat 144. Apabila mendengarkan Abu Bakar, barulah Umar sedar dan menerima kenyataan. Umar lantas jatuh rebah, tidak bermaya, kerana merasa kesedihannya amat sangat. Orang ramai pun membacakan ayat itu, seolah-olah mereka baru kali pertama mendengar ayat tersebut. Anas radhiyallahu anhu berkata, "Aku tidak pernah melihat hari yang lebih ceria selain hari Rasulullah SAW tiba di Madinah, dan aku tidak pernah melihat hari yang penuh duka selain hari kewafatan baginda."
Para sahabat berbincang pada hari yang sama dan telah memilih Abu Bakar sebagai ketua mereka menggantikan Rasulullah SAW. Manakala ahli keluarga terdekat menguruskan jenazah Rasulullah SAW, termasuk memandikan dan mengkafankan baginda. Para sahabat bergilir-gilir masuk ke bilik untuk solat jenazah. Para isteri dan ahli keluarga terdekat masih menahan kesedihan, tetapi apabila mula kedengaran liang kubur sedang dikorek, mereka merasa begitu sedih sekali, kerana inilah saat-saat akhir mereka masih boleh menyaksikan jasad baginda sebelum jasad baginda disemadikan di dalam bilik tempat Rasulullah SAW menghembuskan nafasnya yang terakhir. Begitulah berakhirnya kisah kehidupan Nabi junjungan kita Rasulullah SAW. Baginda tidaklah wafat sama seperti raja-raja lain, kerana seorang raja yang meninggal dunia akan meninggalkan istana dan harta kekayaan. Tetapi bukan baginda. Walaupun baginda pada hujung hayatnya merupakan pemimpin sebuah empayar yang sedang berkembang luas, baginda wafat dalam keadaan yang sangat sederhana. Ini membuktikan kenabian beliau. Baginda bukanlah seorang yang gilakan kuasa atau dunia seperti tuduhan musuh-musuh Islam. Dalam sepotong hadis, baginda bersabda, apabila seorang antara kalian ditimpa musibah, maka hendaklah dia ingat musibah yang dialaminya dengan wafatnya diriku, kerana sesungguhnya wafatku adalah musibah paling besar. Kisah sirah Rasulullah SAW ini juga mengajar kita bahawa Islam adalah agama yang syumul. Syumul bererti lengkap dan menyeluruh. Islam adalah satu sistem hidup yang lengkap, iaitu setiap aturan kehidupan umat manusia, daripada sebesar-besar perkara sehinggalah sekecil-kecilnya. Ajarannya bukan sahaja di atas tikar sembahyang, malah juga di luar tikar sembahyang. Bukan sahaja di dalam bulan Ramadan, tetapi pada setiap masa. Tidak hanya pada permasalahan ibadat di dalam masjid, malah menyempurnakan peraturan manusia sehingga ke tengah-tengah pasar maupun ke kamar mahkamah. Tidak hanya berkaitan isu-isu individu dan keluarga, malah mencakupi segala isu-isu masyarakat, negara maupun antarabangsa. Tidak hanya memberi panduan di dalam hal berkaitan hukum fiqah, malah menggariskan undang-undang politik, ekonomi dan sosial. Pendek kata, tidak ada tempat atau bidang atau aspek permasalahan manusia kecuali sampai juga cahaya Islam ke sana. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi Muhammad SAW dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Surah Al-Ahzab ayat 56. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan berselawatlah ke atasku, sesungguhnya selawat kamu akan sampai kepadaku di mana sahaja kamu berada. Hadis riwayat Abu Daud.